Okey, sekarang ni kita akan masuk pada subtopik seterusnya. Yang ni sangat penting. Okey, sangat penting dalam apa? Sangat penting di dalam kita memahami situasi graf. Sebab kejap lagi kita akan masuk kepada graf fungsi kuadratik. Kita akan lukis graf, betul tak? Kita akan lakar graf. So graf ni ada yang jenis dia yang macam memotong dekat paksi pada dua titik, ataupun pada satu, ataupun tak ada pintasan ke. Dekat situ semua dia punya basic sebenarnya dekat sini, iaitu jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Maksudnya kejap lagi bila kita nak lukis graf ni, graf fungsi kuadratik ni, awak akan tengok ada yang jenis macam ni graf ni. Ada yang jenis macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni. Contoh, ada dua pintasan X, ada satu pintasan X, ataupun tak ada pintasan X. Contoh benda ni So benda ni semua, okey, kita perlu faham jenis-jenis keadaan punca persamaan kuadratik dulu. Okey, jenis punca persamaan kuadratik ni ada 3 keadaan. Okey, ada 3 jenis keadaan punca. Okey, punca dekat sini adalah kita panggil dia punca yang nyata. Okey, punca nyata ni maksudnya punca yang boleh ditakrif. Nombor biasa, nombor nyata, 3, negatif 1, 0.5 dan sebagainya. Nombor yang tak nyata ni kita panggil nombor kompleks. Nombor kompleks ni dia ada contoh 1i tiba-tiba dia kat. Yang ni awak tak belajar lagi dah. Okey, awak akan belajar nanti peringkat lebih tinggi lah. Dia panggil, dia ada 2 jenis nombor, real number dan complex number. Okey, nombor kompleks. Okey, so sekarang yang kita bincang adalah pasal jenis-jenis punca yang nyata. Jenis-jenis punca yang nyata. Okey, so ada 3 jenis keadaan punca. Pertama adalah punca, ada graf tu di mana dia mempunyai 2 punca nyata berbeza. Dia mempunyai 2 punca nyata berbeza. Maksudnya macam ni, kalau sini 1, dekat sini 3. Kalau dalam graf, punca tu nilai X, betul? Pintasan X tu adalah punca biasa dalam graf. So awak akan tengok ada 2 nilai yang berbeza, 1 dengan 3. Itu kita panggil jenis keadaan 2 punca nyata berbeza, di mana dalam graf dia memintas 2 titik pada paksi X. 2 titik pada paksi X. Yang kedua adalah punca nyata sama. Okey, bila ada punca nyata sama ni, sebenarnya dia ada 2 punca juga, tapi punca nyata dia tu sama je. Contohlah, okey, macam ni. Kalau awak cari guna perfaktoran, contoh awak akan dapat macam ni. Contohlah ni, nilai X1. X tolak 1, X tolak 1 sama 0. Maksudnya awak dapat 2 nilai, X1, X1, betul tak? Memanglah kita buat persamaan kuadratik, kita akan dapat 2 X1, X2 kan? Tapi dua-dua nilai yang sama. Maknanya sekarang dia mempunyai 2 punca nyata yang sama macam ni. So dia pintas dekat satu titik saja dekat pasien. Okey? Tiada punca nyata yang ketiga. Tiada punca nyata ni dia tak sentuh pun pasien. Maksudnya dia tidak mempunyai pintasan X. Macam ni contoh. Okey. Ni kalau graf dia senyum lah. Kalau graf dia masam, boleh tak? Boleh. Graf masam macam ni. Kalau graf masam macam ni. Kalau graf masam macam ni, contoh. Okey. Alright. So macam mana kita nak kenal pasti suatu fungsi itu mempunyai 2 punca nyata berbeza ke, mempunyai 2 punca nyata sama ke, ataupun tiada mempunyai punca nyata? Okey, jom kita tengok. Okey, contoh masalah Okey. Cara dia ialah macam ni. Cara dia ialah kita kena buat guna formula ini. Kita panggil dia sebagai pembeza layan. Pembeza layan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita boleh panggil dia determinant, yang menentukan keadaan dia, iaitu formula ni B² minus 4AC
je. Okey. Ni kita panggil pembeza layan. Pembeza layan ni dia akan menentukan keadaan. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Ni kita jumpa dalam rumus kuadratik kan. Betul tu. B square minus 4AC. So, contohnya macam 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 4 sama dengan kosong. Okey. Kita nak tahu keadaan dia ni, dia mempunyai dua punca nyata sama ke? Dia mempunyai dua punca nyata berbeza ke? Ataupun dia tidak mempunyai punca nyata? Macam mana nak test? Guna benda ni. B square minus 4AC. Okey, ni kita tahu ni A 2, B dia negatif 7, C dia 4. So kalau kita nak test, C, kita masukkan dalam formula B square minus 4AC. B square negatif 7 kuasa 2 tolak 4, A dia 2, C dia 4. Okey. So kalau kita masuk dalam ni, kita akan dapat 3 keadaan nilai. Okey. Yang pertama, okey Ustaz potong ini dulu padam dulu ini. Yang pertama, kalau kita test B square minus 4AC tu, kita dapat lebih besar dari kosong nilai dia. Lebih besar daripada kosong maksudnya nilai positif. Kita akan maksudnya kita dapat tu nilai punca tu dua punca nyata yang berbeza. Itu maksud dia. Menunjukkan kepada persamaan itu mempunyai dua punca nyata berbeza. Kalau kita masukkan dalam B square minus 4AC, kita dapat sama dengan kosong. Dia tak lebih besar daripada kosong, dia tak lebih kecil daripada kosong, tapi dapat betul-betul sama dengan kosong. So dia ada punca nyata yang sama. So awak akan dapat satu nilai. Maksudnya satu nilai yang sama. Dua nilai tapi nilai yang sama. Okey. Yang ketiga, kalau kita test B square minus 4AC tu, kita dapat lebih kecil dari kosong, tiada punca, tidak mempunyai punca nyata. Maksudnya dia tak akan sentuh nilai X tu. Tak ada nilai X. Okey. Maksud tak ada nilai X ni maksudnya nilai punca yang nyata tak ada. Kalau awak guna kalkulator, dia keluar macam bla 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 plus I macam tu. Kalau plus I macam tu kan, itu maksudnya kompleks number tidak wujud. Kompleks number ni tak wujud nilai punca yang nyata. Okey, dia ada punca yang kompleks. Okey. Yang tu tak payah cerita. Okey, yang penting sekarang dalam kepala awak tiada punca, jadi tak ada nilai X. Nilai X tu yang tertarikh tak ada. Okey? Okey. Kalau awak guna kalkulator lah, nanti kita akan jumpalah di mana bila awak tekan kalkulator tu dia keluar macam I belakang. Itu maksudnya tak ada punca. Okey. Alright. Okey. Sorry, dah terpadam tadi. Okey, contoh kita buat 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 4 sama dengan kosong. Kita nak test dia ni ada punca nyata berbeza ke, ataupun dia ada punca nyata yang sama ke, ataupun tiada punca. Okey, jom kita test. Sekarang B dia tadi negatif 7 tolak 4, A dia 2, C dia 4. 49 tolak 8 kali 4 negatif 32. Okey, 49 tolak 32 kita akan dapat 17. Betul tak? 17 ni tak penting. Jawapan 17 tu tak penting. Yang penting ni 17 ni positif, lebih besar daripada kosong. Faham tak? So yang ini dia mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Faham tak? Dia mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Okey. Alright. Okey, lagi kita test X kuasa 2 tolak 8x tambah 16 sama dengan kosong. Okey, kita masukkan B square minus 4AC. Masukkan pembeza layan ni. Okey, negatif 8 kuasa 2 B dia tolak 4 kali 1 kali C dia 16. 64 tolak 4 kali 16 64. Betul lah? Jawapan dia kosong. Kosong lebih besar daripada kosong ke? Lebih kecil daripada kosong? Kosong is kosong. Maksudnya dia mempunyai dua punca nyata yang sama. Kita dapat punca nyata yang sama.
Dia panggil equal real roots. Equal real roots. Okey. Okey, satu lagi contoh. Okey. X kuasa 2 tambah 3x tambah 5. X kuasa 2 tambah 3x tambah 5 sama dengan kosong. Okey, so sekarang B dia 3 kuasa 2 tolak 4 kali 1 kali 5. 9 tolak 20. Apa? Negatif. 9 tolak 20 negatif 11 lah kan? Negatif 11. Okey, negatif 11 tu negatif lah. Lebih kecil daripada kosong. Maksudnya tiada punca nyata. Faham? So nak test dia tu mempunyai dua punca nyata berbeza ke, dua punca nyata yang sama ke, ataupun tiada punca, kena guna B square minus 4AC. Awak boleh tentukan jenis-jenis keadaan dia. Terutamanya nanti bila kita nak lukis graf. Jadi contoh, nanti graf fungsi kuadratik kita akan pergi lebih detail lah. Benda ni kita tukar, ni fx bukan sama dengan kosong. Dia suruh lukis graf. Okey, bila nak lukis graf ni kita kena tahu beberapa benda lah. Pintasan y dekat mana? 5 ni. Betul. Lepas tu pintasan x dia kat mana? Sebelum kita nak cari pintasan x, kita test dulu. B square minus 4ac tu. Ni kita masukkan tadi, B square minus 4ac ni kita dapat lebih kecil daripada kosong. Betul? So, macam mana keadaan graf dia? Ada punca tak? Tak ada punca. Tak ada punca nyata. Maksudnya, dia tak boleh pintas. Dia tak boleh pintas. Maksudnya, mungkin dia akan jadi macam ni. Ataupun mungkin ke arah ni. Tak tahu lah. Dua keadaan. Tak tahu yang mana satu. Yang ni kita kena lakar graf kuadratik. Nanti kita kena tahu dekat mana titik pusingan. Okay? Alright, kita tengok macam mana jenis-jenis soalan macam ni yang melibatkan jenis-jenis punca ni. Nanti akan ada soalan yang jenis mencari julat. Mencari julat nilai X yang mana, okay, contohnya contoh. Okay, soalan macam ni. Cari pula. Cari julat nilai H jika persamaan kuadratik negatif X H plus 3 plus X equal to 1 mempunyai dua punca nyata berbeza. Macam tu. Tiba-tiba soalan cari julat, lepas tu berkait dengan persamaan tu mempunyai dua punca nyata berbeza. Macam mana ni? Macam mana ni? Okey. Ni persamaan ni mempunyai dua punca nyata berbeza. Kalau dia mempunyai dua punca nyata berbeza, terus awak ingat dia punya pembeza layan. B square minus 4AC tu, kalau mempunyai dua punca nyata berbeza, lebih besar ke lebih kecil daripada kosong? Lebih besar dari kosong. Okey. So dia berkait dengan benda ni. Alright, nanti kita buat sekejap lagi soalan ni. Kita buat lagi. Okey? Alright.